Tak ada keraguan. Keraguan yang munasabah pun kena lebih daripada standard keraguan yang munasabah. Maknanya memang betul-betul kena proof. Biasanya apabila dia orang dah pihak penakwaan tu dah proof beyond reasonable doubt, melampaui ke keraguan yang munasabah, keraguan yang munasabah. Ada keraguan yang munasabah, kita mesti boleh lepas. Kalau tak ada keraguan yang munasabah tu, kita akan dipanggil untuk membela diri, di mana kita yang kena bagi semua pihak kita, keterangan kita, apa yang akan membela kita untuk menidakkan pertuduhan yang telah dipertuduhkan kepada kita. So kalau ada prima facie case tu, maksudnya kita dipanggil untuk membela diri. Dan apabila pihak penakwaan sebenarnya dalam soal jawab antara saksi masa prosecution case ni nanti, dia akan ada peguam yang akan menyoal balas dan akan menimbulkan apa-apa keraguan yang boleh terhadap mana-mana saksi di dalam kes tersebut. Kalau misalnya mahkamah kata tak ada prima facie case, maknanya dia dah gagal membuktikan kes ni melampaui keraguan yang munasabah, iaitu beyond reasonable doubt, seseorang pesalah itu akan dilepaskan. Jadi, jadi di dalam kes ini, kalau misalnya dia ada satu tindakan civil lah katakan. Tindakan civil dia memakai satu standard balance of probability lah. Balance of probability ni maknanya ada conviction dan ada acquittal. Maknanya ada juga dia sama masih lagi dituduh, maknanya bila kita dah dipanggil, saya betulkan semula, apabila kita dipanggil untuk membela diri, mahkamah akan dengar pihak kita punya version lah, apa yang kita dah buat, apa yang kita nak menidakkan pertuduhan terhadap kita. Mahkamah akan tengok sama ada balance of probability yang kita ni tidak bersalah. Jadi sekiranya mahkamah mempertimbangkan kita ni tidak bersalah dan kita akan dilepaskan lah. Kalau tak, mahkamah masih lagi percaya bahawa kesalahan kita tu dah dibuktikan melampaui keraguan munasabah, maknanya kita akan ada conviction, maknanya kita akan dijatuhkan hukuman kerana kesalahan kita. Okey, seterusnya itu proses, dia ada dua proses dalam mahkamah, satu lepas ataupun satu lagi dipanggil untuk membela diri, dan keputusan akan dibuat pada peringkat yang kedua tu adalah keputusan yang muktamad. Okey. Yang slide seterusnya ni adalah common type of offences lah of prosecution case in Malaysia. Maknanya ada yang pelanggaran pada Section 30 OSHA, ada pelanggaran bawah Section 29, 32 dan Section 15. Itu jenis-jenis kesalahan yang akan didakwa di mahkamah ya. Okey. Dalam provision OSHA ni juga saya percaya yang kat sini kita tahu ada duty-duty employer, self-employed, maknanya semua kita punya tanggungjawab sebagai pengamal KKP ni semua telah di underline dengan jelas di bawah OSHA lah. Jadi daripada situ sekiranya terdapat apa-apa masalah atau kesalahan, kemalangan, kecuaian, jadi mereka akan pergi kepada section-section yang tertentu untuk memulakan pendakwaan terhadap seseorang pengamal KKP. Okey. Saya diminta oleh Dr. Kamarizan untuk memberi sedikit penerangan pada amendment provision OSHA ni bawah section 60A. Okey, ini berkenaan dengan evidence. Seperti yang kita tahu kan, apabila kita berada di dalam situasi yang kita kena menghadapi prosedur dalam mahkamah, kita kena menghadapi sesuatu pertuduhan, semua kita kena ada bukti
sesuatu bukti tu kita akan macam dalam section 60A kan, dia ada cakap yang 60A tu adalah, pada saya adalah subsidiary, sebab Subsidiary Act ni digovern oleh Evidence Act 1950. So apabila kita didakwa dekat mahkamah nanti, kita akan ada beberapa dokumen contohnya dokumen yang rasmi, yang tak rasmi. Kita mungkin contohnya ada komunikasi melalui telefon, komunikasi melalui email dan sebagainya kan. Itu adalah salah satu daripada metod-metod yang kita gunakan dalam mahkamah untuk membuktikan seseorang itu bersalah ataupun tidak. Okey, sebelum saya teruskan kepada evidence ni, saya nak share sedikit tentang apabila sesuatu pertuduhan tu dikenakan kepada kita, katakanlah satu hari tuan-tuan dan perempuan tak bernasib baik ke kan, kita tak doakan lah, tapi ini saya share daripada apa yang kita boleh buat sendiri tanpa peguam. Kalau kita didakwa oleh pihak JKKP atas mana-mana kesalahan, pelanggaran di bawah OSHA kan, kita boleh terus nak mengaku bersalah. Kita ada pilihan lah, nak mengaku bersalah ataupun kita nak cuba lawan, kita nak membela diri kita sebab kita rasa kita tak bersalah kan. Jadi kalau kita tak bersalah, takkan kita nak mengaku, untuk apa? Jadi kadang-kadang ada orang dia fighter, dia mesti nak lawan. Ada orang bila dia dah rasa ini akan jadi macam panjang cerita, nak kena naik court berkali-kali, sebab kalau kita kena dakwa ni, kita bukan datang sekali je kes tu terus selesai. Selalunya kes akan mengambil masa yang lama. Dia akan fix untuk satu perbicaraan penuh akan ambil masa 1 tahun. 1 tahun. Ini pula kita dah ada PKP apa benda semua kan. So banyak lagi kes-kes yang pending semenjak tahun 2019. So kalau kita nak kena datang kes tak jalan, kita terpaksa tunggu lama-lama dekat court, lepas tu kita patah balik. Jadi ada orang yang memilih untuk terus mengaku bersalah dan di bawah pelanggaran section-section yang tertentu kan, untuk mendapatkan, sebab dia cuma bayar denda seperti Dr. Kamarizan cakap, di bawah section berapa tu yang ada 50,000 maksimum. Okay, apabila kita dituduh, kita boleh memohon kepada mahkamah rayuan. Kita panggil itu rayuan mitigasi lah, yang boleh dilakukan oleh individu yang dituduh itu sendiri ataupun melalui peguam yang dilantik. Jadi apabila kita nak memohon kat mahkamah, sebab mahkamah akan mempertimbangkan segala faktor-faktor latar belakang seseorang tertuduh tu untuk memperingankan dia punya hukuman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bagi tahu kat mahkamah apa yang tanggungan masing-masing kan, keluarga, anak-anak, gaji kita. Sebab mahkamah pun dia tak kejam. Mahkamah memang ada peruntukan untuk mempertimbangkan hal-hal yang macam ni. Biasanya kalau kesalahan pertama, dia akan bagi 1/3 daripada penjara maksimum ataupun denda yang maksimum. So kita akan mengakulah ini kesalahan pertama kita. Kita pun dah faham kesalahan dan kecuaian. So mahkamah, kebanyakan mahkamah akan mempertimbangkan sungguh-sungguh kalau kita ada nampak penyesalan kita terhadap kesalahan yang kita lakukan, dan especially ini adalah kesalahan pertama. Okay. Kembali kepada evidence tadi. Saya sekejap
Maaf, saya sebenarnya saya bagi yang provision OSHA ni, Section 60A ni secara ringkas. Nanti saya ada masa sikit, saya akan elaborate dengan lebih lah dalam bentuk nota. Nanti saya akan bekalkan kepada pihak Unbox. Okay. Okay. Dalam Section 60 OSHA, dia ada mengatakan in any proceeding for an offence under this act or any regulation made thereunder consisting of a failure to comply with a duty or requirement to do something. Maknanya duty and requirement di dalam OSHA tu sendiri. So to do something so far as practicable. So di situ so far as practicable itu adalah salah satu daripada ingredient due diligence tu sendiri. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah. And use the best practical means to do something, it shall be for the accused to prove that it was not practicable to do more than was in fact done to satisfy the duty or the requirement, that there was no better practicable means than was in fact used to satisfy the duty of requirement. Macam biasalah, akta ni dia suka ulang-ulang balik benda kan, jadi kita kadang-kadang dah faham, lepas tu kita rasa macam confused balik. So yang penerangan dia senang je, dia kata kita melakukan so far as practicable requirement to comply our duty. Itu sahaja sebenarnya. So kalau kita nak lawan atas apa-apa pertuduhan di bawah OSHA ni, kita perlu membuktikan that part je. That part yang yang kita ni dah satisfy the duty. So daripada mana kita nak tahu kita dah satisfy the duty, di situlah evidence akan come in untuk kita buktikan pada mahkamah, okay, kita dah buat semua yang sepatutnya. Okay, dan macam mana kita nak proof semua yang sepatutnya kita dah buat, di situlah Evidence Act yang kita akan produce pada mahkamah, record or register extract from daripada mana-mana kita buat Google Sheet ke, kita ada jot down kat mana-mana, kita ada schedule kita ada catatan kita sendiri. Di situlah di mana kita akan mengimbal balik kepada pertuduhan yang kita telah melakukan semua negligence ni dan tidak melakukan, tidak menepati requirement di dalam OSHA. Okay. Dalam Section 60A OSHA ni, semua report, semua record, apa saja catatan kita, mahkamah pada surface-nya akan anggap itu adalah prima facie evidence. Maknanya prima facie evidence tu evidence yang menunjukkan pada permulaannya kita telah mengemukakan bukti yang jelas by documentation. Maknanya ni belum lagi oral, belum lagi ada oral punya evidence apa kan. By record tu je dah ada prima facie evidence yang admissible, diterima oleh mahkamah. Okay, segala catatan tuan-tuan dan puan-puan dah buat tentang pekerjaan, apa benda semua, sebaik-baiknya dicatat, direkod dan disimpan. Kita tak tahu nanti satu hari ada orang nak tarik kita sebagai dia orang panggil nak share liability tu dengan kita. Maknanya dia dah salah, ni bukan aku seorang yang salah, si Polan ni pun dia ada terlibat juga sebab aku ada minta si Polan ni tolong. Jadi benda-benda macam ni kita nampak sekarang dia macam tak ada apa-apa kepentingan, tapi kita tak tahu satu hari nanti mungkin kita memerlukannya, kawan-kawan sekerja kita memerlukannya untuk membantu mereka lah dalam pembelaan diri masing-masing. Okay. Okay. Kalau dalam Akta OSHA yang dalam OSHA Section 60A tu, dia kata itu adalah sangat ringkas apa yang penerangan dia tentang Section 60A.
evidence dekat situ. Evidence. Saya tak letak dekat sini, tapi saya rujuk kepada Section 60A lah, di mana dalam section tersebut dia ada letak spesifik evidence. Evidence dalam Act, dalam OSHA adalah satu, dia sangat ringkas, dia tak spesifik kan. Dan dia cuma letakkan akta ni, OSHA ni adalah satu akta kecil dan yang kita kena refer apabila ada apa-apa masalah, produce of evidence, kita memang kena refer ke Alamak. Lawyer tunjuk buku terus hilang. Terus terkeluar. Dia kat mana, Wina? Kat pejabat Dekat pejabat kita. Okey, kita tunggu pula sekejap dia reconnect balik So, siapa yang ada soalan boleh tulis dulu sementara kita menunggu lawyer kita ni. Boleh tulis soalan-soalan dekat ruangan chat tu, nanti kita akan bacakan lah, insyaAllah. Okey. Tadi ada soalan doktor dekat chat tadi. Yelah, tapi lawyer kena jawab lah. Saya bukannya lawyer. Akibat kalau saya boleh jawab boleh lah. Okey, siapa yang menilaikan so far is applicable tu? Okey. So, yang itu sebenarnya adalah standard duty of care. Kalau nanti saya akan sentuhlah petang ni sikit. Apa maksud practicable? Okey, kalau you boleh tengok dekat kalau boleh tengok di kalau apa maksud as far as practicable tu adalah di section 3, section 3 OSHA 94. Okey, dan dari situ diterangkan apa maksud dia, di mana ada beberapa aspek yang kita kena faham lah. Okey, dan kita sendiri yang practicable ni sepatutnya kita kena tahu. Kalau you all adalah safety officer, sepatutnya yang the bestnya you tahulah level mana aku dah buat apa yang patut ke belum. Sebab tu saya buat khusus ni. Okey, saya katalah section 15. Section 15.1 tu agak saya consider agak general. Okey, tetapi ada section 15.2 A, B, C, D, E. Okey, dan kalau nak dipanjangkan kepada OSHA 22 ada F. Okey, so maknanya setiap A, B, C tu ada dia punya requirement, dan kita sebagai safety officer sepatutnya tahu sama ada saya dah buat apa yang wajar ke belum, dah capai level wajar ke belum. Okey, jadi saya akan cuba bawa level ni kepada you all lah petang nanti. Cuma Dr. Puan Norain boleh tanya kepada dia lah dari segi perspektif daripada lawyer lah pula kan, dan hakim macam mana, sebab dia dah biasa denda dan sebagainya tu. Jadi mungkin kita boleh tanyakan nantilah soalan yang sama. Tetapi sebagai practitioner sepatutnya OSHA tu sendiri adalah self regulation. Sebab tu saya cakap dengan orang DOSH, orang DOSH dah kerja senang sikit sebab dia dah bagikan tugas tu kepada kita. Okey, siapa yang mencipta ataupun create the risk should manage the risk. Dan macam mana pula label kepada kita sebagai safety practitioner yang mengatakan kita dah buat apa yang patut tadi tu, apa yang dah wajar tadi tu. Okey, cuma penghakiman di mahkamah tu nanti hakim tu akan tengoklah level of you punya apa yang wajar yang you dah buat untuk elakkan kemalangan tu sampai ke tak sampai. Okey, yang ni rasanya puan lawyer kita lah kena jawab lah, tapi pada saya ada perspektif sendirilah. Okey, sebagai practitioner, sebagai ni, tapi yang betul-betul apa yang mungkin berlaku di dalam court, mungkin Puan Norain boleh tambah kat situlah. Okey Puan, boleh teruskan. Saya just menjawab soalan-soalan yang saya mampu jawab lah. Okey Puan.
Hilang lagi ya. Aku jawab soalan lagi dah. Okey, contoh untuk oral evidence. So kita tanya dia lah. Sebab selalunya oral ni boleh, sebab tu kita ada panggil saksi ya. Secara amnya boleh, tetapi ada level kalau dalam Islam pun dia kena bukannya munafik, dia sembahyang macam tu. So ada jugalah, tapi ini mungkin boleh tanyakan kepada sosial amnya. Kalau oral evidence ni boleh diterima dengan kena ada sokongan aku dengan akun bersih handle aspek-aspek saksi yang hanya berdasarkan verbal. Tapi kalau boleh biar yang ada yang written, macam kes yang dikongsi oleh tadi peserta kita tu yang dekat Penang, dia kata dia ada WhatsApp tu dia sebagai written information, boleh dijadikan lebih dipercayai lah, sebab dia ada masa dia tulis pukul berapa. Okay. Maknanya kalau kemalangan berlaku petang, pagi tu dia dah bagi WhatsApp peringatan dan sebagainya, maknanya pada pandangan saya mungkin telah memadai lah untuk dia mencapai standard duty of care, di mana dia telah menegur, memberi guidance dan sebagainya, tetapi mungkin tidak diikut dan sebagainya tu. Itu maknanya masa dia tu valid lah, sebab dia pagi dia bagi, ataupun sebelum dia satu hari sebelum tu dia dah bagi, tapi tak ada action dia taken tu masa kejadian. Jadi benda tu dah awal kan. Tapi kalau you bagi WhatsApp selepas kejadian tu, jadi tu tidak mencapai apa yang kita kata setakat yang praktik tadi tu lah, due diligence tadi tu. Maknanya kita memang tahu, tapi kita bagi lambat. Maknanya kita macam contoh sekarang SSO banyak tidak nak dikatakan tidak memberi penerangan kepada perubahan OSHA yang baru, tak mengeluarkan notis, tak mengeluarkan email, garis panduan macam mana majikan nak comply dengan OSHA. Pada saya, bila OSHA digazetkan saja, secara automatik you kena buat MOC. Okay, so perubahan daripada regulation adalah part of the MOC. Dan bila regulation tu keluar, you kena bagi notis kepada duty holder, terutamanya principal tadi dan juga big boss lah. Sebab section 52 dengan jelas menyatakan bahawa DOSH boleh menangkap dan mendakwa director. Okay, section 52 tengok nantilah. Okay, jadi maknanya kita punya pengarah apa semua ni boleh ditangkap, boleh didakwa under personal liability. Jadi sepatutnya SHO ni sepatutnya untuk melepaskan DU daripada dituduh nanti saya tidak tahu pun bahawa OSHA baru ni boleh memberi punca kuasa dan bertanggungjawab kepada saya. Ini masalah yang ni. Sepatutnya sekarang ni kalau boleh minggu ni balik daripada sini, you kena keluarkan satu notis umum bahawa perubahan yang ada pada OSHA 22 ni melibatkan siapa. Siapa yang boleh terjejas. Sebab tu safety manager ataupun manager level kena buat due diligence ni. Okeylah, puan kita dah ada kat situ. Teruskan puan. Panjang lebar pula aku masuk. Tak apa, sebentar tunggu line dia stable tu doktor. Line tak stable lah. Okay. Okay, Puan Ain? Line dah okay? Sebab ada gangguan-gangguan yang saya tak sangka tadi berlaku. Okay, saya sambung sedikit tentang catatan ni lah. Mana tadi saya dah macam hilang sekejap. Okay, tadi kita pergi kepada cara-cara untuk pembuktian dia terpakai samalah pada pihak pendakwaan OSH sendiri dan juga kepada pihak yang dituduh. So accused ataupun OKT, kita panggil orang yang sama, orang yang kena tuduh atas apa-apa kesalahan jenayah. Dia terpakai kepada dua-dua pihak dalam pembuktian sesuatu perkara lah. Yang tadi kita saya dah bagi tahu bahawa apa-apa di dalam OSHA cuma
satu subsidiary law saja, di mana kita apabila sampai ke mahkamah, kita sebenarnya akan bergantung sepenuhnya kepada akta yang utama tu, akta keterangan lah dalam apa-apa pembuktian terhadap sesuatu kes-kes yang dibawa terhadap kita ataupun pendakwaan membawa terhadap orang yang dituduh. So, okay, saya akan terangkan ini adalah secara ringkas bagaimana pembuktian-pembuktian tu boleh diterima di mahkamah dan apa cara evidence-evidence ini dibawa, apa bentuk dan macam mana evidence yang diterima di mahkamah, ya. Ini saya saya refer kepada, bukan kepada OSHA, saya bagi pengetahuan ini dari segi pandangan akta keterangan itu sendiri, ya. Macam dia macam dia primary act yang govern sebenarnya evidence di dalam section yang dimaksudkan dalam section 60 A OSHA tadi. Okay. Kita ada dua cara untuk membawa sesuatu keterangan, pembuktian kepada mahkamah ataupun evidence. Ada dua jenis evidence, iaitu satu oral evidence dan documentary evidence. Oral evidence ni adalah evidence melalui keterangan, percakapan saksi-saksi yang datang untuk menjelaskan perkara-perkara yang jadi isu di dalam mahkamah lah, yang berkenaan dengan pertuduhan terhadap orang yang kena tuduh ni secara lisan. Okay. Kedua, ada documentary evidence. Documentary evidence ni yang seperti yang kita lihat sebentar tadi tu adalah record, register dan seperti laporan perubatan, laporan-laporan daripada pihak pakar tentang kemalangan dan sebagainya. Okay, itu kita namakan documentary evidence. Okay, dalam documentary evidence ni yang banyak dia punya cabang-cabang dan pecahan dia. Dan kita ada dokumen, kita kategorikan sebagai primary and secondary documentary evidence lah. Satu primary ni kita just produce support ataupun apa-apa berkaitan dengan kes kita tu untuk mahkamah refer saja. Contohnya seperti kata laporan perubatan daripada pihak hospital ataupun laporan pakar tentang kemalangan di tempat kerja dan sebagainya, itu kita masukkan sebagai primary evidence lah. Dalam primary evidence tu juga ada secondary evidence. Secondary evidence ni adalah certified copy daripada primary evidence tersebut. Maknanya kita bagi satu laporan perubatan, tapi sekarang ni dia akan jadi secondary, dia tak jadi yang utama, dia jadi secondary kalau benda tu bukan yang original tetapi certified copy. Okay, ataupun copy ini adalah definition daripada secondary evidence, yang primary dan secondary daripada documentary evidence, ya. So copy made from the original by mechanical process or counterpart of the document as against the party who did not execute them. So maksudnya bila kita dah ada, katakan kita ada satu kata worksheet ke apa, kita punya worksheet kan, kita buat copy daripada komputer tu, kita buat copy, maknanya copy tu melalui proses yang biasa dan dia tak jadi yang original, dia jadi copy. So itu adalah kita panggil secondary evidence. Tu pun boleh dibawa ke mahkamah, tu pun admissible juga. Okay. Yang kedua, public document. Public document ni adalah jenis documentary evidence yang
kita sebagai rakyat biasa ni ada akses kepada semua. Contoh laporan polis. Laporan polis sekiranya nanti ada berlakunya apa-apa kemalangan, katakan pegawai penyiasat ambil statement orang-orang yang berkenaan dengan kejadian tersebut. Itu semua public document. Kita boleh akses, kita boleh baca, kita boleh dapat kopi. So public document tu kategorinya kita boleh bawa sebagai documentary evidence, admissible, memang diterima oleh mahkamah. Okay. Yang biasa menjadi trend-trend kita sekarang ni, saya elaborate lebih kepada dokumen produced by a computer. Maknanya sekarang kan semua computerized. Semua jadual kita, jadual kerja, kita punya worksheet, apa benda semua daripada komputer. Sebab kalau saya rasa pengamal KKP ni diorang ada standard apa nama dia, format sendiri semua kan, yang ada dekat yang disediakan oleh pihak majikan, sistem tertentu yang dibuat oleh pihak company tu sendiri. So kita akan, kalau kita nak bawa dokumen tersebut, dia akan dikategorikan sebagai dokumen yang produced by computer. So dokumen yang produced by computer ni dia ada specific act yang govern dia. Macam mana dia boleh jadi admissible, yang diterima oleh mahkamah. Okay. Dokumen yang admissible ialah dokumen yang produced by equipment or printer website. Jadi kita ambil, katakan contoh email, WhatsApp. Ini dua method yang biasa digunakan kan. Kita bagi arahan melalui email, melalui WhatsApp, kita ada WhatsApp group kerja dan sebagainya. Dia boleh dibawa sebagai satu evidence ke mahkamah. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat tertentu. Okay. Dia di safeguardkan dengan apa? Kalau kita tak nak benda tu jadi satu penipuan ataupun ada editing kan, dia ada section 90A2. 90A2 ni dia akan keluarkan satu sertifikat. Bila kita dah print, dia ada satu sertifikat di bawah section 90A2. Sertifikat tu perlu dikeluarkan oleh pihak pendakwaan yang mengatakan ini adalah dokumen yang sebenar. Apabila dia dah produce sertifikat ni, kita print daripada email, kita print daripada WhatsApp dan sebagainya, dah ada sertifikat. Okey, contoh seperti, satu lagi contoh dia, katakan bank, kita minta statement bank, statement account dan sebagainya kan. Jadi bila kita dah producekan satu sertifikat under section 90A2 ni, kita tak perlu maker datang. Dia susah juga untuk dapatkan sertifikat tu sebab dia ada regulation yang kita kena ikut lah. Jadi orang yang mengeluarkan sertifikat tu nanti tak perlu untuk datang memberi keterangan kepada mahkamah. Dia ada dua pilihan, sama ada bila kita masukkan dokumen-dokumen yang kita printed ni daripada sistem ataupun sebagainya, maker datang. Maknanya kalau kita buat statement account, kata pengeluaran, pemasukan ke apa benda kan, maker datang. Macam manager ambil, masukkan kat dalam sistem, okey saya yang buat hari ni, tugas masing-masing, apa yang perlu dibuat oleh individu A, B dan C. Sekiranya dia tak datang, kita kena ada produce certificate ni bawah section 90A subsection 2, yang itu nanti pihak pendakwaan akan sediakanlah ikut prosedur yang dibuat oleh investigation officer nanti. Kadang-kadang susah untuk ikut requirement untuk section 90A. That is why kebanyakan masa apabila kita produce sesuatu dokumen, kita panggil maker datang. So maker datang dan maker yang akan explain content dokumen tersebut. Ni sekian A, B, C, ni apa maksudnya, ni saya yang buat, ni dan sebagainya. So kalau kita boleh sediakan
dokumen dan maker, mahkamah akan terima apa dokumen yang, apa evidence yang kita bawa kepada mahkamah. Okay, yang bawah tu before, after the production, responsible for the management and operation of the computer activity from the usage of the computer, not necessarily called the actual maker. It's not mandatory. Kita boleh produce yang certificate tu, tapi most of the time kita prefer maker yang datang supaya maker boleh menjawab soalan-soalan yang boleh meyakinkan mahkamah as to the content of sesuatu dokumen tersebut. Okay. Yang presumption as to document ni adalah satu lagi jenis documentary evidence, tapi saya rasa dia terlalu panjang dan saya rasa tak relevan lah untuk saya elaborate dekat sini. So yang penting sekarang saya rasa document produced by a computer is lebih relevan pada situasi kita yang memang semuanya computerized kan. Jadi kebanyakan masanya kalau maker tu tak datang, then certificate mesti produce supaya mahkamah boleh terima evidence daripada pihak kita. Okay. Dia selain daripada tu, contoh selain daripada statement bank, apa-apa transaction yang melalui sistem, email tu memang kena ada sertifikat 90A2 tu untuk membuktikan itu memang daripada host yang tertentu, memang kita punya username memang authentically milik kita, dan apabila kita hantar tu memang kita ditujukan kepada seseorang individu yang memang berkaitan dengan apa yang kita nak sampaikan lah, arahan-arahan dan sebagainya. Okey. Saya rasa itu sahaja. Duty of care ni pun salah satu daripada... Interrupt sekejap. Ya. Tadi cakap ada sertifikat kan? Sertifikat boleh dapat daripada Gmail kan? Macam saya sudah hantar Gmail. Boleh. Macam mana dapatkan sijil tu kan? Gmail, okay. Gmail biasanya nanti apabila kita produce Gmail biasanya tak ada masalah. Gmail tu dia diterima, tapi nanti akan ada requirement di bawah section 90A2 lah, certificate. Di bawah itu, bawah Evidence Act. Okay. Dia ada cara-cara untuk mendapatkan sertifikat tu. Maknanya pengesahan. Macam mana dapat? You tak boleh buat itu melalui peguam. Oh, peguam yang dapatkan sijil. Peguam yang akan dapatkan. Peguam yang akan buatkan prosedur tu supaya dia mematuhi requirement untuk diterima pakai sebagai evidence lah. Oh, cuma print keluar macam tu tak akan disahkan. Tapi kalau kita print sesuatu email kan, itu maknanya kita nak fight the case, maknanya kita nak membela diri kita, kita nak deny negligence on our part kan. So kita kena go through perbicaraan. So if you go through perbicaraan, you have to have a lawyer untuk represent you. So you boleh produce apa je you ada, you bawa pada lawyer, so lawyer akan sorting semua benda tu yang berkenaan, dan diorang tahu macam mana nak buatkan all the documents relevant lah. Biasanya dokumen ni akan jadi relevance bila case dah habis, itu under kita punya submission baru kita masukkan law dia. Adakah sijil Gmail boleh didapati daripada lawyer saja, ataupun kita sendiri boleh dapatkan sijil? Tak, sertifikat email tu biasanya authentication dia akan ikut kalau diorang hantar kat host diorang, nanti diorang akan mohon dengan Gmail sendirilah, diorang akan liaise dengan pihak Gmail untuk dapatkan host daripada siapa, so registration, nama dan sebagainya.
sekiranya benda tu tak dapat dibuat, kan dia ada dua method. Kalau you tak dapat produce certificate, you jam kan certificate susah. You call the maker. So maknanya kita akan panggil orang yang buat email tu lah. Datang, kita boleh saman. You bagi email, kata A bagi email kat B kan. So nanti you boleh panggil A dengan B untuk confirmkan the content of your email. Each email lah yang you buat sendiri. Okay. Alright. Okay. Saya rasa tu saja. Macam duty of care ni, biasanya semua kita punya responsibility. Pengamal KK ni apabila ada apa-apa explanation saya sebenarnya lebih banyak kepada kesalahan jenayah di bawah OSH. So thought tu is another different thing lah, saman antara individu dengan individu. Okay, kat sini ada satu case law di mana application saya letakkan sekali, application saya rasa macam tak ada masa untuk kita explain satu-satu. So case law yang saya bagi ni adalah contoh macam mana application, applicability of the law under beberapa section dalam OSHA. So macam tadi prosecution dia akan try to prove dia punya case by evidence lah, oral evidence dengan documentary evidence. Lepas tu nanti dia kena prove prima facie case. So dia kena prove yang sekiranya ada kematian, siapa yang menyebabkan kemalangan tersebut dan siapa yang telah melanggar akta-akta di bawah OSHA, tidak buat due diligence dia. So dia akan prove beyond reasonable doubt. So ada tak prima facie, tak ada prima facie case. Untuk case ni, ini adalah kamusan estate lah, ada case lama. Prosecution dapat proof sebab prosecution dapat membuktikan pada mahkamah yang due diligence not has been exercised. Mahkamah tak berpuas hati yang due diligence telah dibuat oleh pihak company itu sendiri. Okay, so untuk proof due diligence ni, saya terangkan untuk proof due diligence kita mesti ada possibility, preventability dengan control over sesuatu kemalangan yang berlaku. So apa yang dalam carta saya ni adalah berkaitan dengan kes yang sebelumnya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan baca satu-satu, saya percaya dapat relatekan dia punya applicability due diligence ni terhadap kes tersebut. Sebab tu adalah satu contoh kes yang saya rasa paling mudah lah nak faham. Sebab kes ni, kes-kes bawah OSHA ni biasanya mereka tak lawan. Diorang terus mengaku salah, bayar je denda, habis cerita kan. Tapi untuk kes ni dia lawan kes ni sampai habis lah. So kena ada masa kita buat due diligence ni, kita kena ada 3 benda ni lah, possibility mengikut kes ni. Dia kena ada possibility, preventability dengan control over the accident. Okay, okay, itu saja penerangan saya. Sekiranya ada apa-apa yang tak faham ataupun nak penerangan lanjut, boleh chat dekat sini. Saya akan cuba untuk jawab ataupun boleh email. Email saya ada tak Puan Hamidah dekat sini? Nanti email Puan Ain saya akan letakkan dekat ni Ain
Okay, kalau Puan Ain boleh tengok dekat chat tu sebenarnya dia banyak soalan tu tadi. Oh, banyak Tapi basically yang defense case ni saya rasa tadi Tuan Haji Azman dah go through lah sedikit kes-kes yang terkini kan. So mungkin Puan Ain tak perlu go detail lah. Tapi ini ada beberapa soalan. Okay, saya bacakan lah. Okay, soalan pertama tadi daripada Cik Yunus. Cik Yunus tanya, kalau kena panggil bela diri, bolehkah orang kena tuduh tu diwakilkan oleh orang lain dari syarikat yang sama? Lepas tu kalau soalan kedua dia adalah Cik Yunus juga, kalau dia gagal hadir tanpa sebab, apakah akibat dia? Orang yang kena tuduh lah. Untuk appear di mahkamah kan, dia ada 2 orang saja yang layak untuk mengendalikan kes tu. Satu, peguam bela dan peguam cara, dan satu lagi pendakwa yang daripada bahagian-bahagian jabatan tertentu, yang memang dah ada dia ada diberi kuasa untuk mewakili pihak jabatan. Dan untuk orang yang dituduh biasanya company dia mempunyai panel lawyer dia sendiri. Orang daripada company tak boleh datang sesiapa je lah, macam kata manager dia nak datang nak belakan diri dia, tak boleh. Dia ada 2 pilihan je, sama ada kamu membela diri kamu sendiri ataupun kamu dibela oleh peguam. Kita tak boleh just datang, siapa-siapa datang kat situ kalau macam gitu. Susahlah. Kita sendiri yang dituduh, kita boleh jalankan kes kita sendiri. Tetapi orang selain daripada diri kita tak boleh datang. Kira isteri kita nak tolong ke, pakcik kita nak tolong ke, kecuali pakcik tu peguam, boleh. So memang selain daripada peguam ataupun orang yang dituduh tu sendiri tak boleh menjalankan kes kita. Okay. Satu lagi apa, kalau tak datang? Kalau gagal menghadirkan diri. Okey, kalau gagal menghadirkan diri, biasanya dalam kes-kes jenayah, waran tangkap akan dikeluarkan. Apabila kita melakukan siasatan, kita dah ada informasi, kita ada detail orang-orang yang dituduh, alamat, nombor telefon, dan bila kita dah ada communication untuk dia datang, maknanya dia gagal untuk menepati dan mengikuti perintah mahkamah. Jadi itu adalah satu kesalahan, orang tangkap akan dikeluarkan. So bila-bila masa dia boleh blacklist dekat roadblock, blacklist kalau kes besar, blacklist dah dekat immigration, nanti kena tangkap pula dekat checkpoint ke mana-mana kan, dekat airport ke apa. So biasanya dia akan dipanggil untuk mengingkari perintah mahkamah untuk tak datang. So biasanya datang sahajalah. Kalau dah kena panggil tu datang. Sebab kalau datang tu lebih baik daripada melarikan diri. Sebab melarikan diri tu kita tak tahu status kita macam mana. So at least kita datang, kita tahu macam mana kes kita boleh selesai, macam mana kita nak atasi masalah-masalah yang kita hadapi nanti kan. Jangan takut sebab biasanya orang yang tak nak datang mahkamah ni nanti dia akan ada masalah, dia orang akan cari kat tempat kerja. Jadi kita ikut sebab waran tu memang akan dikeluarkan dan akan dilaksanakan oleh polis. So kita tak nak yang further step macam tu akan mengganggu kehidupan harian kita lah. Okay. Malulah kalau mahkamah cari sampai kat tempat kerja ya, kita tak nak macam tu. Okay. Alright. So saya rasa okay, soalan seterusnya daripada Cik Izzat. Tadi Dr. Kamariza tolong jawabkanlah. Dia kata siapa yang akan nilaikan so far as practicable tu. Sebab sefaham saya sebelum ni under section 60 OSHA tu yang 1994 punya lah, dia dah ada tentang due diligence lah as far as practicable. Tapi section 60A tu yang tadi Puan Ain cakap lah tentang evidence kan. In the end of the day, walaupun kita dah kemukakan apa je dokumen yang kita ada, dia punya keputusan akhir tu pada pihak mahkamah, hakim yang membuat keputusan tu. Sebab dia yang akan menilai setiap evidence dengan berdasarkan Akta Evidence Act lah.
tapi dia yang akan menilaikan sama ada sesuai ataupun tidak. Practicability dia, keboleh percayaan dia terhadap, especially bila ada documentation dengan oral, especially oral agreement lah ataupun maker. So dia akan mencabar, pihak satu lagi peguam akan mencabar dokumen-dokumen tersebut dan akhirnya nanti mahkamah yang akan membuat keputusan sama ada boleh percaya ataupun tidak. Itu sebenarnya hujung-hujungnya kalau kita admissible pun mahkamah tak setuju dengan kita, what to do? Kalau kita kalah pun kes, tapi kita boleh merayu pada mahkamah yang lebih tinggi kan. Okay, seterusnya. Alright, okay. Soalan seterusnya adalah, okay. Tadi dia ada tanya, Cik Ada, Muhammad Ada Saifuddin, dia tanya apa contoh oral evidence. Tapi saya rasa ni Puan Nur Ain tak ada cabang anak tu kan. Cuba Puan Nur Ain gerakkan ke slide. Okay, oral evidence. Oral evidence ni lisan, secara lisan. So orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang anticipate dalam keadaan kemalangan tu dan yang melihat kemalangan tu dengan mata dia sendiri. Dia ada pengetahuan. Dia dengar orang ni sebaik saja kemalangan tu, dia orang pertama yang dilaporkan. Contoh pengawal KKP yang lain. Sebenarnya kita ada yang lain kena macam ada sesuatu kemalangan kan. So dia conversekan benda ni kepada seseorang ni. So maknanya dia yang dengar pertama kali apa yang terjadi. Itu orang tu boleh juga datang untuk affirm keterangan yang telah diberi oleh tertuduh ni. Jadi itulah oral evidence. Maknanya oral evidence ni melalui pengetahuan kita sendirilah. So event tu daripada A ke B kan ikut kronologi, dia akan cerita pada pukul berapa saya kat mana, saya buat apa, saya nampak apa yang berlaku dulu, kemudian dan dah dari kemalangan siapa yang datang dulu. Itu pengetahuan diri sendirilah berdasarkan penglihatan dan pengetahuan dia dan keberadaan dia pada satu-satu lokasi tersebut. Okay, senang saksi yang bercakap lah dekat dalam court ya. Yang bercakap. Okay. Alright. Okay. Soalan seterusnya, Puan Nur Ain. Daripada Cik Yunus. Okay, Cik Yunus ni Raja bertanya ni. Okay, apakah contoh dokumentari evidence yang boleh dicabar keasliannya oleh pihak pendakwa raya? Contoh dokumentari evidence lah. Tadi ada beberapa kan yang you discuss. Contoh semua dokumentari evidence boleh dicabar keasliannya kecuali public document. Tapi untuk cara mencabar keasliannya tu, kita mesti tahu yang itu adalah sebab kita ada pakar kata dengan tulisan tangan, kita ada pakar untuk melihat keaslian ni, pakar tanda tangan, pakar yang memang ada orang yang boleh tentukan sama ada documentation tu asli ataupun dibuat. Memang ada pakar dia. Kita boleh panggil, tapi kita kena bayar lah. Sebab diorang tu semua profesional kan. Jadi dia yang akan datang, dia akan mengesahkan documentation tu asli ataupun tidak. Contoh tanda tangan kita kan, tanda tangan tu kita kata ni bukan tanda tangan kita, ni tanda tangan orang tiru tanda tangan. So pakar yang untuk menilai tanda tangan tu dipanggil. So dia akan bagi tahu konsistensi, pergerakan, gegaran dalam tulisan tu. Banyak sebenarnya. Keaslian yang tak boleh dicabar adalah public document. Okey Puan, nak tanya sikit lah. Banyak pertuduhan tu jatuh pada Seksyen 15. Contoh dia adalah tak ada SOP kan. SOP tu maknanya prosedur kerja selamat lah. Dan sampai tahap mana yang kita kata yang SOP tu sampai kualiti yang boleh dijadikan sebagai evidence yang tak ditolak oleh. Yalah, SOP tu boleh mungkin tulis tangan je pun boleh juga kan, buat instruction ataupun kita download daripada internet. Sebenarnya bukan kita punya pun, kita bila nak masuk penjara tu kita kata kita punya kan.
Walaupun saya tahu dokumen printing ni boleh dibuat forensik. Bila dia tarikh dia buat, bila dia print, itu memang kepakaran yang digunakan oleh mahkamah lah. So maknanya untuk panduan kepada SHO ni, apakah agak-agak ciri-ciri SOP tu yang kalau bawa mahkamah tu boleh laku lah, contohnya tu tak, bukannya diragui kita tu. Macam pada pendapat saya kan, kalau SOP ni tak ada standard tertentu lah, ni ikut tulisan tangan kita tak berapa kan, tak secara jelas, betul Dr. Kamalizan? Dia macam copy and paste daripada mana-mana, betul? Yep. Okay. Jadi pada saya konsep yang digunakan oleh mahkamah adalah defense ni, possibility, preventability dan control. Okay. Sejauh mana tahap yang kita dapat foresee kemalangan tu berlaku. Due diligence tu dinilai daripada keadaan itu. Dia sangat subjektif. Dan pada saya kalau ini yang menjadi isu, kita kena yakinkan mahkamah, kita dah buat semua langkah-langkah ni untuk kita tak kisahlah, mungkin sebab mahkamah ni kadang-kadang dia ada berbagai rules tau yang dia boleh ikut. Dia macam golden rules, benda yang direct to the point, ataupun benda yang secara kita interpretation kita dan hasil daripada tindakan kita tu. So mahkamah ni sebenarnya dia macam, sebab kita bermain dengan fakta dan kita bermain dengan minda seseorang hakim tau. So jadi dia tu mungkin boleh, ada satu hakim dia boleh mempertimbangkan yang paling minimum. Ada mahkamah yang sangat strict. So kita tak boleh nak bagi tahu secara khusus tahap sampai mana, tapi kita boleh gunakan konsep ataupun guideline yang defense ni, possibility, preventability dan control. So mahkamah yang akan menilai sama ada semua langkah-langkah yang kita buat tu menepati tiga-tiga requirement ni, dan daripada situlah dia akan buat keputusan sama ada pertuduhan tu boleh tak dijatuhkan memang hukuman yang bersalah terhadap sesuatu OKT itulah. Menjawab tak soalan doktor? Dia subjektif doktor, dia tak ada dekat dalam buku sangat. Jadi saya tak boleh bagi betul-betul kat mana kan. Ni berdasarkan pengalaman saya, ni macam mana kita bermain dengan evidence-evidence. Hujah tu lah kan. Satu kita nak hujah kita tu. Sebab benda yang A dekat dalam mahkamah, dia boleh jadi A1, A2, A3. Sejauh mana kita nak jadikan A tu kepada B pun boleh. Kalau kena gaya dia boleh. Yelah macam biasa praktis kadang-kadang kita buat backdated kan. Benda tu dah berlaku tapi kita sebab nak claim apa semua kita backdated. Kalau tak ada itu tak ada masalah lah. Ya betul. Sebab antara kes banyak di DOS tu salah satu dia gagal membuktikan ada prosedur kerja selamat. Okay, banyak kes tu. Jadi macam mana? Adakah mungkin ada benda-benda yang macam adalah simple sangat ke? Adakah simple punya SOP tu boleh digunakan untuk sampai kepada preventability ni tadi kan? So isu dia feasibility, preventability, controllability. So ini yang akan digunakan oleh hakim lah untuk buat keputusan. Keputusan. Dan macam mana kita mengolah benda tu untuk jadikan, itu yang kita gunakan keterangan oral. So kadang-kadang kita ada oral, itu adalah sebagai add-on kepada documentation kita. Orang yang ada dekat situ. Macam dalam kontrak, sesuatu kontrak kan, kadang-kadang kita satu kontrak ni memang ada black and white. Dia tertulis semua. Tetapi dalam Evidence Act, dia membenarkan satu kontrak yang tidak dinyatakan secara khusus dalam agreement tu. Jadi kita panggil tu
oral contract. Oral contract tu terpakai dan kita ni sebagai individu yang claim ada oral contract yang lain selain daripada yang tertulis di dalam documentation, kita akan proofkan benda tu dan dia terpakai. Dia terpakai. Tapi cara kita nak membuktikan yang memang wujudnya, itu kreativiti seseorang peguam lah. Macam mana dia nak Sebab kes OSHA yang baru ni, sebab daripada 50 menjadi setengah juta. Jadi chances, tapi belum dilaksanakan lagi belum kan. dilaksanakan, tapi maknanya sekarang ni dia ngaku salah je. Maksimum pun dia boleh kena 50 lah kan. Tapi bila jadi setengah juta, most likely kita akan lawan, betul? So bila kita lawan, jadi membebankan kepada OYK yang hadir pada hari ini untuk membuktikan on behalf of company lah kan. So dan salah satu tanggungjawab OYK ni adalah untuk menasihatkan majikan dan menyediakan record keeping dan sebagainya. So itu yang perlu ditambah baiklah dalam aspek kita supaya yalah sebab company akan cuba lawan kan, sebab kos dia tinggi sangat. Kalau kos tinggi mesti akan lawan lah biasanya, sebab kita setakat ni kita tak banyak tahu kes-kes yang dia lawan. Itu sebab untuk saya bagi satu kes yang macam lengkap macam Kamusan punya kes ni kan dalam nota ni, susah nak cari. So pada saya ni hampir-hampir lengkap lah untuk menerangkan macam mana applicability tu. Konsep betul-betul yang nampak mahkamah gunakan lah dalam membuatkan satu keputusan. So akan datang ni kalau banyak kes-kes yang kita jalan, so kita akan terbuka kepada lebih banyak isu yang kita boleh bincangkan. Sekarang ni sangat terhad sebab kebanyakan OYK semua memang bayar. Macam ni pun ni, possibility, preventability and controllability tak banyak di control banyak dalam OSHA 94. Okay, tapi preventability, possibility ni hanya wujud di OSHA baru. So dia dah tally sikit lah dengan due diligence dan juga as far is reasonably practicable. So very interesting lah macam mana kita nak applykan due diligence ni pergi kepada practicable lah. Kita nak macam mana nak katakan as far is reasonably practicable. So mungkin kita akan ada sesi lain lah macam mana kita boleh linkkan, sebab yang ni due diligence based on common law kan, biasa je kan. Ya betul. Bukan OSHA. So banyak kes-kes sebenarnya kalau kita bila nanti masa hujahan ke apa untuk kita apply possibility, preventability ni, sebenarnya kita akan banyak gunakan common law punya case. Diorang punya konsep macam mana keputusan-keputusan yang diorang ambil macam hampir samalah dengan fakta-fakta kita. Dia pakai konsep yang sama. Definition yang sama. Tapi DOSH akan gunakan section 15 lah as far as practicable. Cuma macam mana nak quantify. Itu vague. Maknanya practicability tu kita boleh elaborate banyak apa yang practicable. Macam pada saya lah, apa yang kita rasa practicable dengan apa yang orang lain rasa practicable kan berbeza. Dia bergantung pada keadaan. So jadi fakta-fakta tu semua in time to come kan, bila kes ni banyak jalan, nanti kita banyak contoh-contoh practicability, possibility tu kita akan dapat lebih banyak lagi lah pemahaman dekat situ nanti. Banyak lagi kita boleh rujuk. Okey Puan, ada lagi soalan tu? Ada 2 soalan ke apa? Ada lagi? Dah 1.5 dah ni Hamidah. Tak apa, kita ambil sampai 1.5 lah. Jawab soalan ni dulu lah Hamidah. Okey, tadi selepas dia dokumen tu kan. Cik Yunus ada tanya jugalah pasal rayuan tu. Kalau buat rayuan bagi kes yang dah jatuh hukuman, memang kena pakai peguam ke? Dan adakah option untuk orang yang kena tuduh kalau dia tak dapatlah, tak mampu kot nak dapatkan peguam pembelaan, dia
boleh ke dia nak gunakan apa metodnya? Rayuan bagi kes yang dah jatuh hukum ni, dia macam saya cakap lah, dia boleh dibuat oleh peguam ataupun diri kita sendiri. Tapi dia ada tempoh masa dia daripada tarikh jatuh hukum tu. Dan dia ada prosedur dia lah. Biasanya memang kena ada peguam lah. Bila peringkat rayuan ni, documentation dia dah lain. Jadi kita nak cerita dekat sini tu pun, saya pun belajar lama juga tu untuk belajar prosedur tu kan. Jadi kita memang, pada saya awak kena ambil peguam lah, lebih bagus dan lebih menyenangkan. Dan option untuk kesukaran mendapatkan peguam pembelaan untuk fight rayuan kes, saya tak pasti, tapi kita ada Biro Bantuan Guaman yang disediakan oleh kerajaan dan Yayasan Bantuan Guaman YBGK. Cuma saya tak pasti sama ada dia buat kes-kes bentuk jabatan macam ni lah, saman jabatan macam ni. Mungkin boleh tanya lebih lanjut, saya tak berapa tahu sangat lah. Tapi ada cara untuk dapatkan bantuan peguam ni kalau tak daripada segi orang yang tak mampu untuk melantik peguam sendirilah. Okey, soalan seterusnya, sebarang timeline untuk prosecution dilakukan oleh pihak, timeline Timeline memang tak ada. Untuk kes-kes jenayah, kita tak ada timeline. Dia tak macam kes civil. Kes civil, dia ada 7 tahun. Yang tak ada timeline adalah kes yang penipuan. Okay, kalau prosecution ni tak kisah. 20 tahun pun dia boleh bawa datang. 20 tahun yang lepas, sebab masalah mereka ni bila dekat pihak DOSH ni, yang saya tahulah kan, dia orang perlukan masa untuk rujukkan kes tu kepada pihak pendakwaan. So selagi investigation dia tak complete, dia orang memang akan reluctant untuk bawa lah. So dia pendingkan kes-kes tu dulu. Sampailah dia rasa macam dah kena dindong, dia bawa lah juga. Most of the time yang dah 10 tahun lebih tak ada apa-apa tu, insyaAllah lah tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa yang terjadi. So kena positif lah. Biasanya saya ikut pengalaman saya, kalau dah 10 tahun benda tu tak ada apa-apa tindakan dari pihak DOSH, memang rasanya kes tu memang dia no further action. Cuma dia tak akan bagi tahu kat kita lah. Okey, saya rasa cukup untuk kali ni lah. So ada yang dah lapar sangat dah tu sampai so kita berhenti dulu kat sini. So nanti mungkin ada satu sesi lain lah yang lebih detail macam mana kita nak applykan konsep yang ini. So saya terima kasih Puan Nurain. Terima kasih Puan Mida. Okey, nanti kita jumpa lagi lah. So kita rehat untuk lunch dan solat dan sebagainya. Kita naik pukul berapa ni, 2:30? 2:30 lah doktor. Kita rehat tetap 60 minit. Jangan risau yang pukul 1 dah berguncang doktor. Dah bergendang lah. 1:30 ke 1:40 pun kita 2:40 pun kita boleh start semula lah. Okey. Alright. So kita rehat dulu semua. Kita akan balik semula pada pukul 2:30 petang untuk sesi tak bagi tahu dia. SHO tak buka buku law tu kepada manager. Kalau perlukan khidmat saya boleh datang kat sana. Kita boleh present depan CEO. Okey. Ini requirement dia. Dan kalau CEO tak nak pergi, kita tunjukkan section 52. Okay. So selama ni hanya DOE saja boleh tahan dan penjarakan, tangkap dan masukkan lock-up pengurus level. Tapi tengok OSHA yang baru, section 52, dia 52 tu memberi kuasa kepada DOSH untuk menangkap dan mendakwa pengurus director. Kalau tak percaya, tengok section 52. Okey. Mida, engkau ada bagi ke section 52? Akta yang baru. Okey, so ini penting Jadi kalau
Kalau manager you semua tak tahu, SHO tak tahu, macam mana? Sebab tu pentingnya kursus macam ni. Okay? Sebab nak bagi weapon kepada you. Untuk tembak, bukanlah nak tembak bunuh dia, nak kasih bagi, itu yang maksud dia menasihatkan. Maksud dalam SHO punya regulation tu, Safety Health Officer menasihatkan tu. Okay. Sebab kalau dia tak ikut apa yang law kata, mungkin dia tak aware tentang perubahan yang baru ni. So dia yang boleh disabitkan kesalahan. Cuma nanti dia boleh kata, saya dah lantik Safety Officer. Tapi dia tak maklumkan kat saya pun yang saya kena buat ni. Jadi dia pun kena, you pun kena. Sebab you gagal menjalankan tugas sebagai safety officer. So be careful lah, berhati-hati. So fakta tu kena dibetulkan. Dari ini complete rate of high rate, tak kena kata saja. Completion rate, apa pun ni? Doktor tanya sebab kadang-kadang ada yang cakap dah buat IRAC, tapi IRAC tu dia ada tak cover dia punya workers yang ada, katakan contohnya